Bertemu kembali baik untuk segmen Inspirasi TVS malam ini. Sekali lagi kita bawakan kepada anda selebriti terkenal pelakon yang hebat, Tony Yusof. Silakan Tony. Terima kasih rakan penyampai di studio. Ini Inspirasi TVS dan saya, Tony Yusof. Semua kita ada minat yang khusus ketika remaja. Ada yang suka bernyanyi, melukis, membuat kraft tangan, bermain muzik, bersukan dan sebagainya. Namun, ia tidak pernah dibawa ke peringkat lebih tinggi kerana pelbagai sebab. Bagi wanita tempatan ini pula, minatnya menulis novel ketika remaja ternyata tidak pernah hilang. Di sebalik perjalanan hidup seseorang, ada cerita tersembunyi yang tiada siapa yang tahu rahsianya. Sekuat mana kita mencintai seseorang, sekuat itulah sakit yang akan kita tanggung setelah dia melangkah pergi. Tinta Kasih Untukmu, Veronica Cindang. Anda tahu tak siapa penulis buku Redak Seribu? Ikuti laporan Zakoni Grace dan juga juru kamera Zaim. Veronica Cindang tidak menyangka bahawa novel hasil tulisannya akan menerima tempahan melebihi 600 naskah daripada pembaca. Penulis berbangsa Iban berusia 45 tahun ini telah menghasilkan karya sulungnya dalam bahasa Melayu bertajuk Redak Seribu. Ia berkisar kehidupan yang mewarnai kisah-kisah percintaan, persahabatan dan kekeluargaan. Tujuannya adalah untuk memberi motivasi dan dorongan kepada si pembaca. Daripada sekolah dulu saya memang minat menulis. Saya menulis pun sebagai hobi. Saya tak pernah terfikir nak jadi penulis. Lepas tu pada tahun 2019, 2020, ada seorang kawan ni, kenalan FB saya lah. Nama dia Nasrullah Amran dari Selangor. Dia penerbit buku, pencetak buku. Dia yang macam bagi peluang untuk saya supaya menulis sebab dia tengok bakat yang ada pada saya. Ibu kepada 4 orang anak ini memberitahu ketika beliau masih di bangku sekolah menengah, beliau mempunyai hobi menulis novel tetapi terhenti di situ sahaja. Namun katanya minat beliau kepada bidang penulisan sudah terpahat dalam dirinya. Beliau berharap agar suatu hari nanti karyanya dapat diadaptasikan kepada drama TV atau filem. Novel seterusnya Mencari Cinta bakal diterbitkan pada awal tahun hadapan. Tiada hari tanpa membaca, tiada minggu tanpa menulis dan tiada tahun tanpa menerbitkan buku. Itulah falsafah yang diterapkan dalam diri seorang penganalisis politik dan juga penulis berbangsa Melanau dari Sarawak ini. Beliau berkarya dengan menyelami degupan jantung dan nadi masyarakat bawahan sehingga mampu menyampaikan aspirasi mereka dalam penulisan beliau. Jangan ke mana-mana, ikuti laporan wartawan Akmal Saleh. Beliau pernah dinobatkan sebagai penerima anugerah Tokoh Buku Sarawak 2016 dan beliau juga mampu menghabiskan sekitar 20 buku sebulan serta mempunyai koleksi buku peribadi termasuk tahun ini saja menjangkau 11,000 naskah. Siapakah insan hebat ini? Dr. Jenry Amir dilahirkan pada 5 Ogos 1959 di Mukah, Sarawak. Beliau merupakan seorang ahli akademik, penulis berprolifik dan juga kolumnis serta penganalisis politik yang tajam. Beliau yang memiliki pelbagai pengkhususan terutamanya dalam bidang politik, sejarah, penulisan dan media, juga dikenali sebagai pembaca buku yang rakus. Berkecimpung dalam dunia penulisan sejak 1976. Kini beliau telah menghasilkan lebih 50 judul buku dan lebih 2,000 artikel dalam pelbagai bidang dan genre. Memang sejak dulu, sejak saya diminat untuk mengumpul buku, membaca buku itu bermula apabila saya berada di hari dan minggu pertama saya berada di USM. Dan saya boleh katakan saya ini seorang pelahap buku yang rakus membaca buku. Saya akan rasa tidak lengkap atau rasa resah kalau saya tidak membaca buku, tidak menulis. Itu sebab tiada hari tanpa membaca. Dan sesungguhnya waktu kegilaan untuk membaca itu saya boleh baca sampai 4 buku dalam satu hari.
Antara anugerah yang beliau peroleh adalah Perdana Zakba di Anugerah Buku Negara 2013, Anugerah Yayasan Penerbitan Buku Negara 2007, Anugerah Akademik UNIMAS dan banyak lagi. Ketika Dr. January dipilih untuk Anugerah Perdana Zakba, seorang ahli jawatan kuasa panel pemilih berkata, pemilihan beliau sebagai penerima anugerah tertinggi itu berasaskan sumbangan beliau yang panjang kepada dunia perbukuan, penulisan dan media amnya. Malah beliau sendiri tidak pernah menyangkakan beliau layak menerima anugerah tersebut. Anugerah atau hadiah bukan menjadi keutamaan ataupun bermain dalam fikiran saya. Walaupun saya pernah menyertai pelbagai peraduan penulisan, tapi itu lebih didorong oleh keinginan untuk dari segi keuangan, untuk membantu saya supaya saya dapat membeli lebih banyak buku lagi, bukan disebabkan oleh faktor lain. Yang saya tak perlu berfikir untuk membeli sesuatu ialah buku. Kalau saya rasa buku itu sesuatu yang bagus, saya pasti akan membeli buku itu walau berapa pun harganya. Penglibatan beliau amat meluas dan menjangkau sasaran pembaca seluruh negara. Menurutnya, untuk menjadi seorang penulis, disiplin dan minat yang mendalam untuk memanfaatkan pembaca adalah penting. Ini termasuk menetapkan satu visi dalam diri. Sebagai contoh, beliau sendiri meletakkan sasaran terhadap dirinya untuk menulis sekurang-kurangnya 2 hingga 3 buah buku dalam setahun. Yang penting ialah segalanya itu bukan saja meningkatkan kemahiran dari segi bahasa, tetapi meningkatkan juga dari segi ilmu pengetahuan, pengalaman, kearifan, kebijaksanaan dan juga bagaimana saya mengamati sesuatu isu itu secara objektif, berimbang dengan keupayaan untuk mengungkapkan diri dengan lebih meyakinkan. Cerita ini juga boleh dijadikan inspirasi. Hilang tangan kanan, ekoran kemalangan sejak 13 tahun lalu tidak menghalang Dennis Dolinim untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Dennis yang kini hanya menggunakan tangan kirinya untuk melakukan pekerjaan berhadapan sedikit kesukaran melakukan aktiviti harian selepas dos pertama. Namun, katanya kesan itu hanya sementara. Dennis yang berusia 28 tahun gembira menerima vaksin tersebut. Malah dirinya berasa lebih selamat. Saya berterima kasih sebab karena vaksin kedua, dos kedua, dan itu sajalah. Macam senang hatilah. Itulah tidak sabar mau apa kasih habis supaya limpas macam 1 minggu begitu. Boleh sudah mulai kerja. Kalau macam jarum tuh kan macam yang ada 2-3 hari begitu, macam mau 4 hari sudah okey sudahlah buat kerja lah. Dennis sudah melengkapkan kedua-dua dos vaksinnya pada Isnin lepas. Mengimbau kembali tragedi yang menimpa dirinya sewaktu berusia 15 tahun, Dennis kehilangan tangan kanan selepas terjatuh dari pokok. Tangannya itu terpaksa dipotong kerana mengalami kecederaan parah. Malangan dulu, aksiden lah. Tahun 2008, jatuh pergi naik pokok tarap, terus kena tuh punggul bambu, terus hancurlah dia punya tulang. Ya, terus kena masuk kuman sudah bahkan. Umur saya tuh hari itu 15 tahun. Macam menurut kita begitu, macam buka ladang padi gitu. Ikut mama sama abang-abang lah. Sementara itu, penerima vaksin Lucia John tidak keseorangan. Ibu bapanya yang berusia lebih 80 tahun turut datang menerima vaksin. Malah, mereka tidak mengalami sebarang alahan teruk. Dia sentiasa juga nampak sihat. Bila saya tanya dia ada rasa apa-apa, dia cakap tiada juga. Saya okey sejak dia cakap selama beberapa minggu itulah. Pemerhatian saya tidak ada, macam biasa saja. Iya, ada bagi tahu dia juga, tapi saya tidak tahu lah dia faham atau tidak. Tapi kami bawa sajalah. Dia ikut juga lah. Iya. Wujud sekitar tahun 1960-an di Amerika Syarikat, sukan pickleball kini menjadi identiti sukan baru di Sarawak. Mula diperkenalkan di Sarawak pada tahun 2019, pickleball tidak asing lagi dalam kalangan anak muda di Miri. Sukan ini hanya memerlukan gelanggang tenis dan ia hanya melibatkan kos
yang rendah. Pickleball actually was invented in USA in 1965, and actually this sport is a combination of badminton, tennis, and ping pong. And what happened here is that when you play pickleball, you actually can play on badminton court. The size of pickleball court is the size of badminton court, right? And in Malaysia, most of us will play on badminton courts or on the tennis court. So you can play indoor as well as outdoor, right? So basically, pickleball, you play with a paddle, right? And you can use the ball. So, and you just start with this equipment. So it's easy to play and the investment is very, very low. Melihat kepada sambutan terhadap sukan ini, Nicholas berharap ia dapat diperkenalkan di peringkat sekolah. Ia sebagai permulaan untuk mencapai impian tersenarai sehingga ke taraf antarabangsa. We can see the very big future for pickleball in Malaysia. What happened here is that we started very early among the Asian countries. Right, we are glad that we are the so-called pioneer, one of the pioneer to start these sports, and we are actually aim to introduce these sports to schools, right? And from there, we would like to make these sports into the SUKMA, right? We already have the Asian Pickleball Federation, where there is plan already to put this sport into the SEA Games. Sementara itu, Presiden Persatuan Pickleball Sarawak, Delima Ibrahim berharap agar Kerajaan Sarawak dapat memberikan sokongan kepada sukan ini. The MPA, Malaysian Pickleball Association, they supported me and we turned one of the old tennis court at the Piazza Book Club, which was underused, into 2 pickleball courts, yeah, with a limited budget. But I'm happy to say that, the courts look great. We are also trying to find facilities, the venue where we can promote the game. And so hopefully under the Sarawak Pickleball Association, I'll be able to get some courts, built so that the public and the youth can start, playing the game.